Okay, so niat sebenarnya saya kena buat satu transkrip lah. Macam saya kan kaji saya kaji tentang kajian terhadap visual effect dalam cerita Marvel. Apa yang saya kaji adalah impak realisma menggunakan visual effect tu nak bagi orang tengok dan orang faham benda tu dekat dunia yang lain, bukannya yang dekat macam walaupun dia tu shoot green screen studio tapi orang mesti nampak macam benda tu real lah. So tu lah topik saya yang saya kaji lah. Saya buat research. Kena buat research itulah. Okey lah. Apa yang abang boleh bantu sebab pendapat abang mungkin berbeza dengan artis lain tau. Ada setengah artis tu dia suka cara bersendirian, dia cara abang cara lain. Abang ada dua mode. Satu mode Hollywood, satu Mallywood. Mana kau nak? Kalau mood Mallywood kita masuk mood Malaysia lah. Mood Hollywood dia ada mazhab dia. Mazhab lah. Dia punya jalan itu cara dia. So soalan pertama saya tujukan kepada abang. So saya nak abang introduce diri dulu. And jawatan abang sekarang macam mana? Okay, Assalamualaikum cik kepada pengkaji-pengkaji semua. Cik. Nama saya Muhammad Hafiz bin Saleh, lebih dikenali sebagai Pet. Kawan-kawan panggil Pet ataupun dalam social media panggil Pet Rakus lah. Dah hampir 20 tahun buat benda ni. Semenjak umur 21 kot dapat belajar. Bermula daripada multimedia, lepas tu masuk advertising kejap, lepas tu masuk 3D, lepas tu masuk editing, sampailah sekarang ke visual effect lah. Pada usia 40 sekarang ni. Saya sekarang bekerja secara freelancer, iaitu mengambil upah lah. Kalau ada orang bagi job, saya buat lah. Baru saja tamat season 2 Mandalorian dengan base effect di bawah diskaun FIMI, kalau tahu cerita ni kan. Dapat rasa macam mana bekerja dengan pelbagai bangsa lah. Orang-orang tak sama macam kita kan, macam lain sikap, lain perangai, lain habitat dia. Itulah dia cerita sekarang. Jon Favreau. Lega dia. Macam shot approve tu pun ambil masa tu. Walaupun blaster Mandalorian biasa tu pun kadang-kadang ambil masa 2 minggu untuk di approve sampai ke level Jon Favreau tu. Bawah-bawah tu banyak lagi. Dia ada lead composer, lepas tu ada VFX supervisor, lepas tu ada lagi belah sana ILM punya VFX supervisor. Kalau semua tu dah suka baru approve. Itu level Hollywood lah. Jawab. Abang kerja dengan Jon Favreau tu buat S apa? Saya tak kerja dengan Jon Favreau. Jon Favreau tu dia bagi job kat orang. Dia one of the director dalam Mandalorian, dalam banyak-banyak tu. Yang pegang Mandalorian ni ILM. Lucas Film lah. ILM kan. So ILM dia akan pass 2-3 babak kepada base effect tempat saya bekerja untuk habiskan. So soalan pertama saya nak tanya kat abang, bagaimanakah visual effect itu memberi impak realisme terhadap penontonan khalayak? Okey, cerita pasal realism dalam visual effect ni. Okey, local production dia struggling tau. Semenjak abang start sampai sekarang, dia still struggling untuk dapat realism tu. Tapi tak sampai real. Antara sebab dia ialah sebab overthinking tau. Dia terlebih overthinking. Ataupun tak ambil endah. Kita start dengan masa syuting dulu. So kalau masa sebelum syuting kita ada pre-production. Pernah dengar kan? Pre-production ni kadang plannya, rancangnya hebat. Selalunya macam tu, rancang hebat tapi bila sampai kat set tak ada benda tu. So terpaksalah gunakan green screen yang busuk, yang kedut-kedut. Dengan dah macam-macam lah, tak nak burukkan lah. Tapi itu yang berlaku sebab faktor masa dan faktor ketelitian tu. So macam di sana, di Hollywood, ada juga yang macam kita, tapi kalau betul-betul A level dia akan pastikan sebelum shoot tu dia ambil masa 2-3 hari setting tempat tu proper untuk di shoot. Green screen distance dia betul, marker dia cukup, apa yang di foreground semua dah ada. Itu beza dia. So realism, satu lagi benda yang untuk post production pula, yang realism ni attention to detail penting lah. Maksudnya sebagai contoh macam abang kompositor kan. So dekat atas tu kalau tengok gambar Raja abang bagi tu, upstream tu ada banyak, ada modeling, animation semua tu kan. Betul. Sampai kat bawah kompositor tu dia macam orang terakhir tau. Dia memastikan semua hasil kerja yang berlaku tu dia buat perfect tau. So untuk buat perfect dalam bidang abang ni, abang kena tengok surrounding. So bila cerita VFX kita tak boleh gunakan photo effect. Kalau macam Instagram ada photo filter kan. Photo filter tu paling menjahanamkan budak sekarang lah. Bila dia letak foto, apa nama foto effect? Indigo kan. Dia rasa tu buyur.
Lepas tu dia letak api sikit. Okay, itu kategori lain. Tu hipster punya style. Kalau VFX, apa yang dalam kamera, macam mana kau shoot, apa lookup table dan color kau pakai, itulah yang kau kena follow. Kita orang tak fikir photo filter dulu. Kita orang fikir apa base dia. So kalau katakan shoot indoor contoh Mandalorian kan. Contoh scene abang buat tu scene season 1, scene terowong. Masa apa nama robot jahanam tu. Tak ingat nama dia. Dia jalan kat terowong tu. Dia gelap, ada green screen kat tengah. So kita nak bagi terowong tu panjang. So bila kita tengok surrounding tu, dia menunjukkan ada beberapa spotlight kat kiri kanan yang mengeluarkan lampu. So sebagai kompositor, mata kita kena peka dengan sekeliling lah. Macam kita tengok kat sekeliling pun, kalau kita jalan-jalan kat terowong highway kan. Kau jalan kat terowong highway tu, kau nampak lampu tu jalan kan. Zup, lepas tu tiba-tiba dia macam faham. Lepas tu bayang-bayang dia macam terkeluar sikit kalau dalam kereta kan. So benda-benda ni kena amati. Jadi kesimpulan dia, dengan memerhati surrounding dan dengan mata kita, lepas tu kita kena faham yang kedua, benda ni integrate dengan pemahaman kamera. Sebab mata kita dengan kamera lain. Kalau kamera tu dia ada aperture, dia ada focal length, dia ada banyak lagi sensor apa benda lah. Itu kena faham. Kalau kita pakai kamera, abang tak faham pasal kamera, tapi kalau kamera tu guna 24mm. So dia punya view dia lagi besar. Lagi wide lah. Mata kita ialah mata prime. Tahu kan prime kan? Kita nampak benda tu size prime. So tak ada kembang, tak ada faktor distortion. So pemahaman tu kena integratekan dengan kamera. Barulah dapat realism tu. Ya, benda ni yang faham kan? So benda ni abang dah cerita kat semua studio abang. So especially yang pernah belajar dengan abang lah. Sebab kalau kita berjaya lepas dua stage tu, surrounding dengan mata tu, kita tengok okay, gelap, shadow banyak mana. Kedua, kamera tu kalau dah betul-betul dah boleh faham kamera punya matematik tu, form tu akan jadi real. Dia akan jadi perkataan dia believable lah. Kalau real itu bunyi macam kasar sangat kan. Semua nak real kan. Mana boleh Transformer mana real. Transformer tak real, Matrix tak real. Apa kau tengok dalam semua tak real. Semua tu jahanam. dia kena ada agak-agak sense dan tadi dia cakap ada sense sense agak-agak lepas tu blending, lepas tu dia punya macam mana dia punya black level. Black level pun penting juga. Macam jumlah hitam dan luminous dia sama dengan live action. So live action dengan pixel ni dua benda beza. Macam pixel kita kalau dalam 3D kita render, dia tak ada macam distortion tau. Lepas tu dia terlalu sharp. Kan? Dalam live action pula ada blur, ada color fringe, lepas tu ada chromatic abbreviation. Kalau kau pasal ada macam line merah biru kat ujung ni kan. Tu sebab kamera punya sensor tengah bengong. So kita kena masuk dalam bengong tu. Baru dapat realism tu. So kalau VFX overtake daripada live, dia takkan blend, dia akan nampak macam terkeluar, macam apa pasal terlalu menyelah ni kan. Tengok contoh filem, ada satu VFX filem yang abang suka tu, District 9. District 9 tu tahun 2000, tak ingat, tapi dia cerita pasal alien dekat Afrika tu kan. So bila alien tu masuk dalam setinggan tu, kau tengok dia punya cara dia main shadow semua kan, memang melekat. Itu macam okay, ini gua punya target lah. Kalau apa-apa reference ni dia. Sebab dia permainan dia dengan kamera liar dia, dengan matahari terik, lepas tu indoor. Perasan tak kalau kita masuk dalam gelap, white balance lari kan. Dia buat benda yang sama dekat alien tu. So macam wow. Itulah kepekaan yang kata realism tu. Dekat lokal dia cuba buat, tapi dia kadang satu faktor mungkin tak ada guru lah, ataupun dia rasa yang boleh buat ni dibayar mahal. Tu lah. Tak ada kadang abang tak kira sangat mahal tak mahal ni. Abang ada je buat filem lokal. Banyak je kan. Kadang tolong ke. Alah pandemik macam ni takkan nak bagi harga lenser kan. Bagilah harga potong sancil. Bagi juga. Ada bagi juga. Bagi tu dah cara dia. Itu cara macam abang dapat shot je, abang akan sentiasa menggunakan method ni. Macam tadi cakap tengok surrounding dengan mata melalui pemahaman kamera. Tiga ni bergabung. Tu ringkas dia. Itulah realism di mataku. Cewa. Sebenarnya director bagi kat abang, contoh director bagi kat abang nak macam mana, so macam tertunjuk nak macam mana, ini abang kena realisasikan benda tu ke abang buat ikut abang?
director dia akan cakap 2 kali. Satu masa pre-pro. Masa pre-pro tu dia cakap guna mulut dan sound effect tau. Aku nak mana reference dia? Ni benda yang akan berlaku kat studio. So kita macam ni lah. Apa dia merepek ni? Tapi kita otak duk fikir ni. Okey, reference filem Transformer, filter pakai trapcode, lepas tu guna Maya sikit hari ni. So kita berjalan je. Sampai kat set tengok benda tak sama macam daripada cakap. Okay. Macam dulu abang dah buat cerita Hantu Fighter. Pernah dengar cerita Hantu Fighter? Hantu Fighter. Saya tengok. Yang the end fix it on post. Pernah dengar kan? Fix it in post kan? Faham. Itu yang kena macam ni. Apa-apa memang kena kat post. Hantu Fighter walaupun dia dah lama dulu tapi masa time dulu dia meletup kan Hantu Fighter kan. So nice masa Hantu Fighter tu satu memang abang muda, lepas tu abang mangkuk main game. Memang minat gila benda-benda Mortal Kombat, merepek-repek semua ni kan. So memang meluahkan perasaan dengan situ lah. Tapi kena kecam tu biasalah, kena kecam sebab story tak. Itu semua aku tak pelik semua tu. Sebab Hantu Fighter punya story bawa abang ke Mandalorian. Betul. Dan seterusnya tanya abang boleh terangkan sikit contoh-contoh penggunaan visual effect dalam pembikinan filem aksi. Kita guna VFX ni kadang untuk aksi berbahaya lah. Yang paling common aksi berbahaya. Okey, contoh dulu abang buat cerita Night and Day cerita Tom Cruise dengan Cameron Diaz kan. Tom Cruise dia berjalan dekat ledge bangunan tu. Tapi tugas kita orang ialah untuk menampakkan ledge tu tinggi. So kita kena letak diorang letak green screen kat bawah lah. So bawah tu semuanya CG. So, itu tujuan VFX. Tapi kalau Tom Cruise betul-betul duduk dekat tempat tinggi, dia mampus. So dia katakan tempat dia rendah kan, tapi dia acah-acah macam poyo kan, dengan gaya rambut semua kan. Dia tak takut lah. Sebab distance dia dengan lantai sebenar macam 2 kaki je. Tapi dalam VFX dia nak buat macam 30 kaki, 80 kaki tinggi. Itu aksi bahaya. Satu lagi aksi mistik lah, mistik dengan fantasi lah. Benda yang susah nak dibuat. Kadang budak prop pun dah cuba buat banyak-banyak pun still kena ada bantuan CG juga. Contoh background lah, kalau macam contoh MCU kalau kau tengok Guardian of the Galaxy kan, dia nak buat planet apa tah yang dia cari stone aku lupa, semua tu green screen lah. So semua tu dia buat dalam digital environment painting tu, dengan color ungu-ungu tu dia balancekan dengan foreground tu. Cuma yang real dalam tu ialah pokok-pokok tu, daun-daun, sungai, yang belakang-belakang tu semua dia CG. Jadi art director dengan VFX supervisor akan main peranan kat sini. Kat mana yang CG, kat mana yang real, kat mana yang support, terutama benda yang aktor pegang. Bila aktor pegang, kalau boleh pakai real. Kalau pegang pakai CG, itu problem. Itu yang berlaku kat filem lokal. Kau tengok macam-macam filem kan, dia pegang benda, tangan terlari, terkeluar sana, terkeluar sini. Itulah overthinking. Bila overthinking ni berlaku, dia kata semua boleh buat dalam post. Penuh otak kau. Kan? MCU smart. Dia buat sikit-sikit macam tema. Kalau Wakanda tu feel dia macam warm sikit kan, macam sikit. Lepas tu ada bangunan-bangunan macam Cyberjaya sikit belakang kan. Padahal gambar itu memang gambar scaping. Tapi di gambar scaping dia main depth lah, cantik. Dia main cut kan. Cut 3D tu cantik masuk. So kalau macam tengok Black Panther ke Guardian of the Galaxy ke, sekali 2 pandang tak nampak benda tu fake, tapi lepas 8 kali pandang nampak fake. Itu antara masalah saya lah. Dia tengok alamak fake, alamak kantor ya. Ataupun satu lagi, kalau contoh lah dia nak buat scene masa lampau, contohnya dia nak shoot KL tahun 1900, mana nak cari? Mana dia nak cari tu? Mungkin kita boleh buat prop perahu kat depan, tapi kalau belakang-belakang tu nak nampak macam sawit-sawit. Lepas tu macam menampak bendera Jepun ke apa, tak tahulah. Untuk buat benda yang di luar dugaan manusia. Satu lagi scene pergaduhan. Scene pergaduhan kadang-kadang memerlukan wire kan. Pasal tak ada wire terbang-terbang kan. Lompat tu lah. Okay. So bila dalam final, macam mana wire hilang? Wire hilang tu pun kerja VFX juga. Wire removal nama dia. Dia memusnahkan wire. Susah kerja tu. Saya tengok benda-benda macam tu saya fikir kat macam contoh ada orang buat macam jenis yang letak benang apa kan, yang nak bagi benang tu hilang semua, kad terapung semua tu. So macam saya ada juga kaji pasal benda tu, macam mana benda tu boleh hilang. Macam kalau kau faham Photoshop kan, Photoshop dia cerita dia sama yang macam VFX ni. Kalau kau faham shoot 2 kali kan, satu shoot kosong, satu shoot orang. Yang kosong tu akan tempat je padam. Dia sama je dia punya logik dia, tapi yang challenge dia dekat level ni ialah macam mana kita nak bagi pastikan bila dia bergerak tak ada nampak macam
air sikit kan, macam efek clone stem gerak-gerak sebab kan benda bergerak kan. So kita kena bagi benda tu even je. Macam mana pun tak nak nampak bocor lah. Itu cabaran dia. Macam grain, banyak lah benda-benda macam tu lah. Sepatutnya kita kena zoom dalam tu, tengok dia punya edge tu kan, dia punya seamless tu kan. Masuk ke tak feather dah. Benda-benda tu yang itulah dia VFX. Dia tak overthinking tu macam benda bodoh. Macam contoh kan, itu memerlukan watak tu memegang item escape. Kenapa nak escape? Kenapa nak pakai CG? Pakai real tu lah. Kenapa nak letak green screen kat sini? Kenapa nak kena ni? Sebab logo lain. Tak payah. Potong ke sini, rotor tukar gambar lain. Track kan. Kenapa nak green screen semua? Kadang-kadang dia terlampau pandang. Dia alah macam ni je boleh siap, macam ni boleh siap. Tak boleh. Itulah dilema yang local production lah. So pada pendapat abang sendiri lah, macam mana kalau khalayak, contoh macam masyarakat macam orang kat sana, orang kat luar sana tengok satu filem tu yang ada visual effect, tapi dia dapat detect okay ni visual effect, ni visual effect, ni visual effect, macam abang cakap dia yang green screen, Nescafe semua tu, adakah filem itu gagal memberi kesan realism terhadap penontonan? So pendapat abang macam mana? Secara keseluruhannya kalau cerita tu bagus macam Mandalorian kan, kalau VFX tu kantor pun orang tak fikir tau. Contoh macam kita tengok episod yang terakhir tu kan, kemunculan Luke Skywalker tu kan dia pakai deepfake kan. Memang nampak tak real, tapi aku tak kisah pun tak real, tapi cerita best. So orang tak memberi impact pun kepada story tu. Sebab story tu dah mantap, memang babak dia, scene dia, memang VFX tu lupa ke kiri. Tapi cerita tu kalau teruk nak mampus, lepas tu VFX pula teruk, memang kena kecam. So kalau macam orang-orang yang fikir-fikir VFX ni, dia nampak benda yang CG je. Contohnya benda yang tak CG tak nampak tau. Contoh macam kalau orang tu dah removekan background tu jadi kota dunia lain, dia tak perasan, dia nampak benda macam biasa. Tengok tak dalam Netflix ada cerita ni. Apa nama dia? Alice in Borderland. Alice in Borderland tu Shibuya kota yang sibuk. Shibuya tu memang sibuk dengan orang, tapi dia boleh kosongkan. Dia tak pakai scoping gambar tau. Dia memang buat dekat set tu green screen tu, dia buat separuh je Shibuya tu, sebiji dia replicate pasal tengah tu. Belakang-belakang tu semua CG. Ataupun dia pakai gambar yang dia ambil, dia buang sikit-sikit orang tu, dia tampal ikut distance. So kita tak rasa benda tu macam CG. Beramai tak perasan. Aku perasan. Tengok CG ni. Sebab bendera keras kan. Lepas tu mana angin bendera tu. Mata abang lain. Tapi kalau sekali pandang, macam first time tengok, kau takkan complain tu tak CG tu, itu pun CG. Yang orang komplain ialah contoh macam super power atau macam monster. Contoh macam monster melompat-lompat kan. Alah CG buruk. Sebab kau tahu monster dalam otak kau, monster tu CG. Mana ada monster dalam dunia ni. Tapi benda-benda lain kau tak nampak. So nak bagi monster tu real memang tak boleh. Orang akan sentiasa tu CG. Tapi yang membuatkan dia believable ialah story yang kuat. Lepas tu CG tu kita penuh semua dia punya isi-isi kandung dia. Contoh macam muscle dia, deformation, texture, everything dah masuk dalam semua benda tu lah. Itu dia. Saya rasa cerita Melayu yang buat KL semua kosong apa, Desolasi lah, yang Samsul Yusof yang dia naik motor pergi Bukit Bintang kan. Kau nampak gambar kan, macam gambar kau pakai kamera biasa, ketek, tampal, lepas tu dia diam. Ada juga lah dia punya inisiatif nak potong sikit-sikit, tapi tak cukup power lah benda tu. Tak cukup impactful tak ada. Kalau story dia menarik macam cerita Alice in Borderland tu, kita tak fikir VFX semua ni. Macam Alice in Borderland tu ada efek harimau hitam, ni spoiler kalau tak tengok lagi lah. Harimau hitam duk kejar orang tu. Memang nampak CG, tapi aku tak peduli pun benda tu CG tu buruk sebab cerita tu best. Kita takkan fikir pun CG. Tapi kalau cerita tu buruk, memang kita komplain. Buruk lah CG tu. Ini memang masalah netizen. Hantu fighter kena teruk dulu. Pasal kuda tak real, kita orang dah mampu kau orang lah. Dan itulah cerita dia. Masing-masing pegang stick panjang. Macam Karen tu, kalau kau tengok zaman tu kan, zaman masa tu filem yang top ialah Sumola, Cicak Man. Geng-geng VFX baru nak naik tau. Tak ada siapa pun buat Karen macam abang. Kau nak belagak? Orang lain buat Karen juga. Tapi Karen After Effects, abang punya Karen ke depan. Aku develop Karen tu. Lepas tu kapau pula design keluar Karen. Aku buat Karen tu. Karen tu tak sama macam filem lain. Nak promote diri sendiri. So kalau kau develop sendiri kau punya style tu, itulah dia. Betul. Skillful artist lah. Dan itulah cerita dia. Terjawab ke?
Gila ke sana ke sini. Best. So Bangun. next question. Sebenarnya abang, kenapa penting untuk wujudkan rasa real bila kita tonton filem aksi yang menggunakan visual effect? Dia penting lah sebab nak bagi rasa, sebab VFX lepas tu shooting dengan music dengan sound effect kan, dia multimedia kan, sound, music, footage dengan effect. Kalau semua ni kalau ngam dengan vision director dengan cerita, memang akan memberi impact pada orang tu. Contoh macam cerita Pascal cerita dia sangat memang best. Aku memang tabik team production Pascal. Dia dah buat sesuatu yang selama 20 tahun aku kerja benda ni dah filem aku rasa ni lah filem yang menaikkan nama negara kan. Tapi satu VFX dia kurang sebab yalah dia tak fikir VFX, tapi kita pun takkan fikir VFX dia kurang pun. Macam pistol dia kita tak fikir, tapi cerita dia best. Faham. Apa nak bagi contoh Matrix. Okey, cerita Matrix ni nak bagi tahu watak Neo ni tengah masuk ke alam sebenar daripada alam komputer kan. So macam mana Neo cakap yang itulah yang nombor turun kan. Yang banyak turun nombor. Okey. Benda tu memberitahu transition watak ni di alam komputer dan real. Macam tu lah. Sangat penting. Kalau tak ada benda tu, kau tak faham cerita apa kan. Ni cerita apa ni, tiba-tiba kejap kat sini, kejap kat wayar. Artistik memang penting, VFX memang penting. So bagi abang, dia depends pada genre cerita tu. Kalau cerita tu memang memerlukan sangat VFX, memang VFX kena pakai. Kalau tak perlu pun dia kena buat agak-agak ataupun tak perlu langsung pun boleh. Dia VFX ni pembantu cerita, yang core dia lah tu, story tu. Abang sebagai seorang yang pernah berkecimpung dalam bidang Hollywood dengan dalam bidang tempatan pun dah pernah Hollywood pun dah pernah. So sebenarnya apa pendapat abang bagaimana penerimaan khalayak di Malaysia ni tentang filem aksi tempatan berbanding dengan luar negara Hollywood? Okey, semenjak tahun 2003 lagi dah masalah ni berlaku. Asal filem Melayu je tak tengok. Abang tak nak sebut kenapa, director mana yang buat sway tu, sebab nanti kena kecam. Cerita ni dah berlaku masa kau kecil lagi. Sampai sekarang dia akan jadi macam abang lah. Dia akan jadi macam tepi-tepis lah. Asal filem Melayu je aku tak support. Dia tak support. Okey, lepas keluar KL Gangster, lepas Samsul Yusof cuba buat dengan yang letup, so penerimaan tu nampaknya makin nak lah, makin orang makin nak lagi. Pascal dah keluar kan, memang kita tengok pun dah macam ni punya level, apa lagi kita kena sama rata lah macam Indonesia dah ada The Redemption kan. Betul. So kita kena parkan ke apa level tu. Jangan pergi level bawah, cerita mengarut apa. Tak nak sebut lah cerita hantu naik motor belakang, hantu duk dia kena buat cerita-cerita yang, kalau nak buat cerita hantu pun nak buat lawak pun referencekan filem yang dah best. Banyak je. Macam Adam Family pun best. Ataupun Beetlejuice tu pun bongok tapi best. Dia reference tu kena ada lah. Jangan duk bantai kejap hantu ni sini, kejap hantu ni bedak tercempak kan. Penerimaan filem aksi daripada lokal ni dah bertambah sekarang ni. Nak pula orang dah tahu Mandalorian ni disupport oleh Finas. Dah sampai level ni, rakyat Malaysia assume kita dah sampai level tu. Kita tak boleh pergi bawah lagi lah. Kita tak boleh main level-level Cicakman semua tu lah. Cicakman tu good start, experimental stage. Sama macam Hantu Fighter. Zaman-zaman tu dah habis. Kita kena lebih daripada tu. Maknanya Mandalorian tu kita punya goal, kita kena somewhere here. Kita kena kejar situ. Itu yang kita kena kejar. Penonton pun kalau tengok wayang pun dia nak bayar dengan benda yang tengok puas hati kan. Sekarang kau tengok budak blogger pun mulut pun dah macam-macam mulut kan. Jenis macam puaka mulut kan. Betul. Itu memang lumrah manusia. Bila generasi abang mungkin tak sampai ke level tu. Kita orang kutuk pun kutuk diam-diam. Yang sekarang main kutuk tarik kan. Bagus juga menyedarkan orang-orang ni. Benda tu bagus. Apa yang budak tu buat bagus. Dia menyedarkan budak-budak ni. Walaupun bahasa dia kasar, itu dosa dia lah. Aku tak beli kan. Tapi kalau dia menyedarkan geng-geng ni, geng-geng generasi abang ni, bagus lah. Baik kita upgrade. Apa kita nak marah budak tu? Budak tu penonton. Selalulah mengecam. Mengecam tapi tak buat. Kecam banyak buat tak nak. Tak ada lah orang dia. Budak sekarang kan macam kecam kat Twitter, kecam. Tapi benda tak elok kan. Ada orang Asia kan, ada orang Timur. Kita kena bahasa tu kena nampak keras tapi jangan
sampai main kepala bapak semua tu kan, dengan bahasa-bahasa macam oh F tak mahu lah kan. Dia ada macam tu lah cakap, buruk lah kerja kau ni, bila kau nak macam tu lah kan. Tapi lepas kita cakap buruk tu, kita kena beritahu apa yang buruk. Jangan cakap buruk, lepas tu diam. Lah, kadang makian ni pun membina kan. Yes. Pada pendapat abang, bagaimana pula tahap kualiti visual effect filem tempatan nak dibandingkan dengan filem luar? Adakah sekarang Malaysia ni dah setanding dengan video luar ataupun masih jauh lagi perjalanan untuk menjadi macam kat luar? Macam tadi abang cakap lah, benda ni subjektif. Dia ada company tu, dia jiwa dia memang nak bawa Malaysia di mata dunia dengan filem yang dia cuba sampaikan. Ada yang suka template, ada yang aku buat filem cinta, letak hantu, perempuan lawa sikit, meletup, orang tengok. Ada yang macam tu. Dia subjektif. So di mana penonton kena bijak milih. Kalau pihak B yang mengeluarkan cerita mengarut ni berterusan, jangan, kalau tak suka jangan support, lepas tu diam je. Biar dengan dunia sendiri. Tapi yang A ni, contoh Pascal Andrew Tay. Dia punya direction dia dah tahu. Okey, Mamat ni attention to detail dia power. Kita support lah. Dia nak buat filem tentera. Lepas tu cara komando berlawan tu pun macam kita tengok takut kan. Ui, ngeri kan. Walaupun ada flaw 2-3 tu, tapi dia cuba dia pecah lubang lah kata. Dia subjektif dia kalau nak kata bertambah baik tu dia overall saya boleh kata dia masih dalam linear phase lagi. Daripada zaman kita orang Hantu Fighter dan Cicak Man, nak kata naik pun tak, nak turun pun tak, dia linear. Ada yang mencuba, ada yang tak mencuba. Ada yang menggunakan cara biasa untuk meneruskan kehidupan. Macam aku terpaksa buat filem ni sebab nak meneruskan kehidupan. Lepas tu ada yang cuba buat filem genre lain yang lebih deep, yang tak ada VFX. Itu hak dia orang lah. Yang genre VFX ni selalunya gagal lah. Tapi olah-bola saya rasa menarik. Bagi support lah dekat orang tim ni. Tapi tu yang lain-lain tu kalau nak ngikut jejak, satu lagi masalah yang penerbit biasa ni, dia macam mana cakap nak cakap nanti kesal pula. Kita sepatutnya belajar from one to another kan. Macam saya, mazhab saya, pahaman saya macam ni. Saya macam kawan ni mazhab macam ni. Apa kata kita jumpa, kita sembang, kita collaborate untuk buat something yang better. Kalau tak boleh buat filem 1 hour VFX yang mantap, kenapa tak buat short film 10 minit yang mantap? Tak ada siapa fikir benda ni, betul tak? Betul. So saya pernah utara benda ni dekat kawan-kawan bayi saya lah. Okay, korang semua sembang, kau boleh buat cerita ni, kau buat efek, semua tu nampak macam cakap kan, tampal, pakai elemen 3D semua kan. Efek-efek api yang kau stock footage daripada internet tampal letak kan. Kenapa tak kita sama-sama keluarkan kos, buat 10 minit, cerita 10 minit, kita bagi habis Mandalorian ni. Contohnya macam 10 orang abang lah, 10 orang abang dan 10 orang yang junior macam kamu. Contoh. Kita work out dengan gaji bajet yang rendah. Tapi kita keluarkan habis kita punya jiwa. Orang kata tentu 3 bulan lah. Kita bagi habis semua. Render kasih real, guna Arnold lah apa semua. Guna nuke, guna bapak segala Houdini. Semua pakai. Pap. Ambil kau. Tapi sampai 2021, nampaknya masing-masing digelanggang sendiri lah. Abang tak pernah claim abang pakar tau. Abang hanya orang biasa. Bila abang cakap, aku buat Mandalorian, semua pandang macam ni. Ya! Tak jadi memang betul. Masa abang masuk scene Hollywood ni, tahun 2010 dengan Rhythm and Hues dia orang tak pandang kulit kau macam mana, bahasa Inggeris kau teruk macam mana, dia nak tengok kau punya soul loh. Macam abang soul ni memang dah berapi kan. Aku nak buat Transformer kan. Masa tu muda lagi lah. Masuk je, jiwa kasar, layan kerja sampai pukul 10 malam tak balik. Dia nak belajar tu. Abang train gila babi, komando level sampai boleh buat lah semua tu. Apa nama tu? Snow White and the Huntsman, Mr. Purpose Penguin, Alvin and the Chipmunk. Sampailah Mandalorian season 2. Abang one of the compositor kat situ. So masa kita orang dapat first shot, dia orang bagi yang senang-senang tau. Macam alah budak lokal, kau bagilah yang cikai kan. Tak apa, sabar je. Tapi kita buat sungguh lah. Kita berlakon lah. Aku dah buat benda real. Tunjuk. Ni dia hasil kerja. Wow, unbelievable. Lepas tu dapat yang lagi susah. Nak. Buat lagi. Sampai dapat yang paling susah. Bagi dia variation dan tunjuk kita punya detail semua. Kena bagi. Sebab lead akan pantau. So abang dalam barisan-barisan yang dapat susah lah kat Mandalorian tu. Abang boleh tak list? List dia banyak mana pun cerita yang pernah abang terlibat. So Hollywood ke cerita Malaysia yang hot lah, yang memang meletup lah. So list dia. Kita tolak yang tak best, yang sampah. Yang sampah banyak. Okay, yang paling momen yang momen dalam career abang lah. Okay, pada awal pemberbitan yang paling momen ialah Hantu Fighter dengan kapal lah. Dia memberi momen yang forever lah.
Sebab dengan tim pasukan tempatan yang tak banyak, 3, 4, 5 orang je, masuk keluar, kita boleh buat filem macam tu. Lepas tu kapau pun abang dapat jadi lead kat situ, lead VFX yang kawal budak-budak intern masa tu, banyak budak intern lah. Buat efek current semua. So dapat rasa macam, lepas tu Astro Show pun kata abang punya sentuhan logo kapau macam Power Ranger tu pun dia suka. Itu nice intro dia. Suka lah macam bestnya, balik rumah yeay. Macam tu lah. So dua cerita lokal tu memang memberi momen dekat abang lah. Dan masa masuk Hollywood, masa masuk Hollywood, yang memberi momen abang ialah cerita Mr. Purple Penguin lah. Sebab abang minat Jim Carrey. Jim Carrey tu kira macam idola gua lah kan. Smokey kan. Memang idola. So bila dapat buat cerita idola ni macam kita seronok lah. Walaupun penguin tu kecil-kecil, kita kompositif kan. Tapi tu seronok lah. Lepas tu masa tu pula dapat anak nombor 2. Momen lah kan. Cerita Seven Son, kalau tahu Seven Son. Seven Son ni satu cerita yang banyak guna kuasa magic. Abang memang minat Dragon Ball semua ni. Kita memang minat kan cerita Abu Git kan. Cerita tu ada Abu Git. Dekat tongkat tu. Ya, betul, momen yang paling baik kat situ lah tongkat tu. Dia ada bola api lah, fireball punya effect tu kan. Abang create dia punya look tu. Look tu dipakai oleh semua orang dalam apa nama Rhythm and Hues untuk dapat sama punya look. Abang punya close up api dia punya. So dapat orang kata permintaan masa zaman sekolah tu berjaya lah nak buat cerita Dragon Ball lah. Masa tu umur 31 macam tu lah. Dan sekarang collector masa tu 2014 kan? 13 macam tu lah, 2013. Lepas tu 2013 dia tutup company Rhythm tutup. Lepas tutup tu berterabur lah, kejap sana, kejap pergi Johor, kejap pergi situ, kejap buat Tombiro, banyak lah. Tombiro pun menarik tak? Tombiro apa abang buat? Tombiro tu dia punya team dia bagus. Dia ada expat 2-3 orang yang dia bawa dekat Imagica tu. Abang bawa dia orang. Lepas tu dia orang punya mental, dia orang punya cara dia orang berfikir, cara dia orang buat shot pun memang level professional lah. So seronok lah bekerja kan. Lepas Tombiro, ni lah Mandalorian season 1. So tak pernah buat Star Wars semua hidup. Kan masuk umur 40 baru rasa Star Wars. Jadilah dah tua-tua ni kan. Piu. Kalau kita duduk kat dia mamak pun orang semua duk mengata tak real semua lah, sembang-sembang. Star Wars tak real, tak real. Apa relax je. Aku buat Star Wars, kau buat apa? Itulah dia. Momen-momen tu. Dari fasa tu daripada Hantu Fighter sampai ke Mandalorian tu. 20 tahun dia jaga tu. 12 tahun. Peminat tegar MCU kan. Memang sampai sekarang minat MCU ni masuk phase 4, 5 ni lagi mengarut ni. Macam-macam ni. Tak tu lah. Tak ada job kan. Kalau job ada, bolehlah sambung cerita lagi. Sekarang ni dah memang tak ada. Zaman Covid ni, diorang berkira juga lah nak bagi job kat siapa kan. Sebab benda semua work from home. Bahaya tau. Kau nak buat Star Wars kat rumah, ialah satu risiko besar pada ILM tu. Faham. Zaman Covid ni, susah sikit lah cerita dia. Memang kena buat kat office lah. Takut leak kan. Takut leak. Macam itu pun dia orang cuak-cuak lah. Tapi itulah, kita kena habiskan jugalah. Tapi alhamdulillah survival lah adik oi. Boleh lah. Ada orang panggil lagi okey lah kan. Tak ada orang panggil kan. Siapa orang tua ni? So apa yang kau buat nanti ada buku dia ada buku dia. Nanti kau bagilah aku baca apa, so kopi. Boleh. Nanti kalau habis semua nanti saya bagi terus. Terima kasih banyak bang. Okey. 40 minit kan bang. Terima kasih banyak. Gila lama kan. Sembang macam-macam. Selamat berjaya untuk masa depan. Semoga masa depan cemerlang dan terbilang. Terima kasih banyak bang. Cantik bang. Okay, bye.